Kepada yang tak tahu, saya seorang yang kuat makan chewing gum. Kuat sangat makan chewing gum. Kalau macam buat kerja je, saya akan makan chewing gum. Sebab bosan kot. So saya nak makan chewing gum. Rasa nak memenuhi mulut lah. Something untuk mengunyah mulut, saya makan chewing gum. Dan saya pernah diberitahu lah, kononnya makan chewing gum ni tak elok untuk gigi. Nanti gigi reput. Tak elok sebab nanti muscle kat otot ni akan macam cepat tua lah. Adalah beberapa kata-kata yang saya selalu dengar. Pada masa sama, chewing gum ni orang cakap boleh buat jawline kan. Sejauh mana kebenarannya tu saya tak berani nak cakap ya dan tak berani untuk cakap tak. Ada beberapa kajian yang saya compilekan untuk menunjukkan ada beberapa kebaikan dan keburukan makan chewing gum. Okay, yang pertama sekali, ada satu kajian dia menunjukkan yang orang yang makan chewing gum ni, dia boleh enhance cognitive behavior kita. Contoh-contoh behavior ataupun aktiviti yang menggunakan kognitif ni ialah contohnya belajar ataupun membaca. Bila kita membaca, kita generate something dalam otak kita. Kita buat something dengan tangan kita, kita berfikir. Itu contoh aktiviti yang menggunakan kognitif kita lah. So bila kita makan chewing gum dan kita buat aktiviti yang kognitif ni, membaca ke, belajar ke kan, ulang kaji ke, orang yang makan chewing gum ni, dia ada tendensi untuk dia lagi masuk apa yang dia belajar dan cognitive activity ataupun behavior dia tu lagi enhance. Tetapi benda ni hanya nampak dalam 15 ke 20 minit terawal saja. So lepas daripada tu, ada graf yang menunjukkan diorang punya study tu dah mula terpesong lah. Mungkin masa tu diorang dah start dengar muzik ke, dah start berkhayal ke. Nombor dua, ada orang cakap yang kalau nak diet, makan chewing gum. So saya cubalah cari kaitan benda ni. Ada satu kajian ni, dia tunjukkan yang kalau kita makan chewing gum yang berangin ni, mint chewing gum ni, kita ada tendensi untuk tak nak makan dan mengelakkan rasa untuk makan benda yang sihat. So kita most likely akan tolak lah benda-benda macam buah-buah ke sayur-sayuran ni. Jadi bila kita tolak benda-benda macam ni, kalori intake kita akan berkurangan lah. Kita akan kurang makan makanan yang berkalori. So bila kurang makanan berkalori, end up kita akan lebih nampak kurus dikatakan. Tetapi dia menunjukkan yang selepas daripada orang tu buang makan chewing gum, subjek tersebut ataupun peserta tersebut lebih banyak makan kalori selepas dia tak makan chewing gum. Jadi menunjukkan macam orang tu revenge balik lah badan dia. Dia nak balas dendam balik dengan gula. Dia makan lebih banyak kalori selepas dia tak makan chewing gum. Tadi kita sembang pasal beberapa kebaikan makan chewing gum dan keburukan chewing gum berdasarkan kajian pun ada juga. Dikatakan orang yang ada sejarah migrain ataupun orang yang ada migrain ni, kalau makan chewing gum tu boleh trigger migrain. Sebab kadang-kadang kalau korang perasan, kalau korang makan chewing gum kan, chewing gum ni akan gunakan otot dekat sini. Akan rasa macam tension lah kot, tegang dekat otot, dekat bahagian sini kan. Saya bukan doktor tapi saya baca yang dia kata ada certain otot on the head akan rasa tegang. So orang yang makan chewing gum akan most likely trigger diorang punya migraine. Macam mana mekanismenya still unknown. Diorang tak dapat nak explain dalam research diorang. Tetapi diorang nampak lah orang yang tak makan chewing gum tak ada pun rasa tanda-tanda nak pening kepala kalau makan chewing gum. Lagi satu kajian yang saya baca tentang dikatakanlah keburukan makan chewing gum tadi, follow up daripada previous research, mengatakan yang kalau kita kerap makan chewing gum, ada beberapa otot kita akan kemungkinan tercedera. Contohnya dekat rahang sini. Sebab kita terlalu overuse the muscle. So muscle tu akan less elasticity, dia akan kurang kenyal. Lama-lama kita akan kemungkinan otot dekat kawasan yang rahang ni ataupun dekat kawasan muka ni akan overuse dan dia akan rasa sakit. So jadinya cerita tentang chewing gum ni, dia ada kebaikan dan keburukan daripada beberapa kertas kajian. Sebenarnya banyak lagi beberapa kertas kajian lain yang tunjukkan kebaikan dan keburukan. So chewing gum punya isu ni debatable dalam research. Ada kata baik, ada kata buruk. Saya boleh bagi tahu beberapa sedikit ni, selebihnya korang boleh baca sendiri.